Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, perkara yang benar ialah perkara yang datang dari Allah atau perkara yang diperkatakan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW bercakap yang benar kerana mendapat wahyu pimpinan dari Allah yang maha benar. Jadi mereka yang menukar percakapan Nabi, mengatakan ini percakapan Nabi tapi bukan, mereka tu Allah SWT akan azab di neraka. Banyak mereka yang menukar perkataan Nabi yang bukan perkataan Nabi, dikatakan perkataan Nabi dan telah sesatkan ramai manusia dengan amalan ini, mengatakan yang benar yang dia tulis tu dari Nabi. Mana dari Nabi itu benar. Kenapa dari Nabi itu benar? Sebab dia dari Allah. Jadi kalau bukan dari Allah, dia takkan benar, walau dibaca macam benar. Nah, macam satu orang anak dia hafiz Quran, akan dapat beri syafaat pada 10 hari keluarga dia. Nampak benar, tapi tak benar. Tapi sudah diterima benar sebab sudah ditulis dalam buku Fadilat Amal, dibaca di seluruh dunia, telah diterima sebagai benar, diamalkan oleh ribuan, ratusan ribu orang Islam yang percaya bahawa kalau anak dia seorang hafiz Quran dapat beri syafaat pada ahli keluarga dia 10 orang. Termasuk saya lah yang sudah percaya dulu, kerana saya juga ikut usaha tu, baca kitab tu. Saya pun termasuk dalam orang yang ditipu. Yang bukan perkataan Nabi, dia kata perkataan Nabi. Jadi hinggalah Allah bagi saya alat ni untuk tanya Allah sama ada hadis ini sahih atau tidak. Baru saya tahu dia tak sahih. Dan bila dilihat dalam Quran, memang tak sahih lah. Bila saya tafsir Quran ni, Allah bagi tahu ini kuasa syafaat diberi kepada kekasihnya. Takkan mungkin pula orang hafal Quran semuanya kekasih Allah. Jadi mereka, Allah bagi tahu yang diberi kuasa syafaat ni mereka yang hubungannya begitu rapat dengan Allah. Maksudnya apa dia lihat, apa dia cakap, seumpama Allah lihat, Allah cakap. Macam tu. Bukan kuasa syafaat ni diberi pada hafiz Quran. Tapi mana kita tahu sebab kita tak tafsir Quran waktu dulu. Kita baca Quran dan baca terjemah Quran pun tak faham. Masa itu pun iman lemah. Tak sampai tahap iman saya sekarang. Dan kamu tentu sekali sampai sekarang faham hadis itu betul, sehinggalah saya kata dia tak betul. Itu pun kalau kamu percaya. Jadi kalau dalam Quran kata syafaat itu diberi kepada mereka yang rapat sama Allah. Rapat. Maknanya kasih Allah lah tu.
Jadi takkan mungkin hadis itu sahih. Haji, orang yang haji yang mabrur boleh beri syafaat 400 orang. Lepas tu dia da'i pula boleh bagi syafaat tanpa batas. Tu semua percakapan yang tidak berdasarkan Quran. Mereka yang mau mendapat syafaat pun mau buat permohonan. Allah beritahu dalam Quran. Permohonan, bukan boleh je. Kalau diterima permohonan tu oleh Allah, baru boleh diberi. Orang yang diberi kuasa syafaat tu memberi syafaat pada dia. Jadi orang yang boleh diberi syafaat ni orang yang ada buat kebaikan lah. Paling kurang dia pernah mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ikhlas atau tidak. Tak ada orang mengucap kalimah dengan ikhlas pada mula, tak ada. Itu mana ada pernah kamu tahu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, jadi banyak hadis palsu yang telah digunakan pakai, yang mana orang tak tahu itu palsu. Dia orang baca, jadi kitab hadis yang banyak tak tahu mana satu. Ada yang mereka tahu ini palsu, banyak yang tak tahu. Berlega. Ada satu ustaz yang pakar hadis ni, 5 hadis yang sangat popular digunakan yang palsu tentang puasa. Semayang hadis tentang semayang tarawih malam ni macam semayang Nabi ni, malam ni macam Nabi ni. Banyak tu dia bagi tahu 5, banyak yang sangat popular dipakai. Jadi mereka yang tak baca Quran, tak faham Quran, tentulah akan terima hadis palsu sebagai benar kalau ditulis dalam kitab. Hadis ini sebenarnya mentafsir Quran. Dia tak dilari dari Quran sebab Quran tu benar. Hadis akan benar bila dia mentafsir Quran. Ada hubung kait dengan Quran. Kalau dia bukan mentafsir Quran, dia sukar dipercayai sebagai benar. Yang benar tu semua datang dari Allah, tak boleh datang dari lain. Jadi siapa yang tak baca Quran, yang faham dan dia tak tahu yang benar lah. Macam Rashidi, kamu semua yang tak baca Quran, mereka yang tak baca yang benar, mereka yang belakangkan Quran ni tentulah akan jadi orang yang selalu buat dosa. Orang yang kata bila orang kata Allah pendosa ni siapa? Mereka yang bila dibaca ayat Allah kepada dia kata ini kisah-kisah lama. Mereka telah pendosa. Kenapa dia pendosa? Sebab dia takkan percaya Quran, dia tidak akan ikut Quran, dia takkan taat. Jadi apa yang perintah yang Allah beritahu dalam Quran, tentulah dia jadi pendosa lah. Sama juga macam Rashidi tak baca Quran. Apa dia buat, diikut je lah. Kan? Dia ikut hadis palsu. Jadi, mana tak jadi pendosa. Jadi, apabila kita membelakangkan Quran, kita akan jadi pendosa. Dan pendosa itu tempatnya neraka lah, tentu sekali lah. Kalau kita nak jadi pendosa, jangan baca Quran. Jangan faham. Jangan buat apa yang Allah bagi tahu dalam Quran. Kita akan melanggar lah perintah Allah. Satu, kita tak percaya Quran. Yang kedua, kita membelakangkan Quran. Percaya Quran dari Allah, tapi kita belakangkan dia. Tak mau ikut. Tak mau ikut dan tak tahu. Itu lebih kurang lah tu. Sebab itu membaca Quran ni bukan amalan setahun sekali. Oh, bila mati je sibuk baca Quran. Atau bila nak bernikah je.
Ini orang Islam bernikah dia khatam Quran, baca surah Wadduha sampai Qul a'udzu binnas. Setengah orang sekarang pun tak ada khatam-khatam Quran, tak ada nikah je. Rasyidi ada khatam Quran. Itu je lah dia tahu baca tu. Maknanya boleh jadi imam lah. Itu termasuk orang membelakangkan Quran tu. Tak ada nak faham Quran, tak ada nak amal Quran ni, orang membelakangkan Quran. Jadi Yazid dia membelakangkan Quran, maka banyak perkara dia buat tak ikut Quran, jadi pendosa. Pendosa ni kita tak ikut Quran. Jadi Quran ni perlu dipahami dan dibaca dan diamal. Perintahnya dibaca, dipaham dan diamal. Jadi dengan izin Allah SWT, Allah beri saya taufik untuk tafsir Quran dalam bahasa Inggeris supaya dia dapat digunakan oleh hampir semua banyak manusia di dunia ni. Walaupun nanti dia boleh diterjemahkan, dia takkan sama dengan bahasa Inggeris yang ditulis oleh saya sendiri. Tapi bila mereka baca tafsir itu, mereka akan faham. InsyaAllah mereka akan cuba amal. Maka ramailah orang kurang pendosa di dunia ni. Pendosa ni orang tak ikut Quran, orang belakangkan Quran, orang yang kata Quran ni tales of the ancient, cerita orang-orang lama. Ini orang pendosa. Allah kata dalam Quran. Jadi Quran itulah dia punya asas. Asas maknanya buku kitab yang Allah beri kepada manusia untuk manusia dipimpin kepada yang benar. Yang benar tu hanya datang dari Allah, tak ada datang dari lain. Tak ada siapa tahu benar. Lepas tu kita tak baca Quran, tak faham Quran, tak amal Quran, tentulah kita jadi pendosa dan ahli neraka. Nah, jadi banyak ahli neraka kat dunia ni sebab tak faham Quran, tak amal Quran, tak baca Quran. Quran pun tak ditafsir kepada yang benar selama ni. Orang baca Quran pun dia tak faham, yang faham pun dia tak ambil amal. Satu tak faham, yang kedua iman tak ada. Walaupun dia baca, dia faham, tapi tak ada amal. Yang ketiga tu. Faham pun tak boleh kalau iman lemah. Tapi maknanya umpama macam faham lah, tapi tak faham sebenarnya. Kerana apa? Iman tak ada. Jadi kalau kita ada tafsir Quran pun bagusnya, tapi kita iman tak ada, kita pun tak boleh amalkan Quran, kita pun jadi pendosa, kita pun jadi ahli neraka. Jadi bukan baca Quran tu tahu Arab aja. Kerana orang kata kalau tahu Arab kita boleh faham apa Allah mahu. Diterjemah ke bahasa Inggeris, kita faham, Samad orang pandai bahasa Inggeris, bila saya tanya pun tak faham. Maknanya bahasa ni bukan boleh bagi faham. Allah boleh bagi faham, Allah bagi faham mengikut iman kita. Iman kita lemah sampai bila tak boleh faham. Amal kita lemah sampai bila tak boleh taat. Jadi kita pun termasuk orang yang membelakangkan Quran. Baca juga, macam faham, tak amal. Jadi mereka tak amal Quran lah, orang belakangkan Quran. Jadi Quran ni amalan dibaca hari-hari, bukan setahun sekali. Berapa ramai baca hari-hari? Samad baca hari-hari ke tak dulu? Tak ada. Yazid tak ada baca Quran, masa dia tengok buku tu pun tak ada, kitab tu pun tak ada, letak je tu. Bila Hazri dia lari dia kerja dakwah ni, iman dia merundum, hancur habis. Dia tengok je Quran tu. Masa dia buat usaha dakwah, sehari-hari dia baca je lah Arab tu. Tapi paling kurang dia ada baca.
Tapi bila dia lari bekerja dakwah, iman dia merundung. Dia sibuk dengan menanam cili dengan timun. Dia tengok Quran tu dia tak boleh pegang Quran tu. Dia beritahu saya. Dia tengok je, dia tak boleh pegang. Allah SWT tak bagi dia taufik baca Quran. Kenapa pula aku pegang pun tak boleh? Ada depan dia, berat dia. Itulah akibat hari ni kita tengok orang tak baca Quran. Macam Sufyan, tak dibagi taufik baca Quran. Berat. Sampai ke hari ni, walaupun buat gash, tak baca Quran kan? Sufyan ni orang yang tak baca Quran hari-hari, orang termasuk membelakangkan Quran tu. Quran ni kena dibaca hari-hari dan dipaham dan diamal. Tapi amalan ni mati. Bukan saja gas hari-hari tak ada, semayang berjemaah hari-hari tak ada. Ada 5 perkara saya cakap hari-hari. Gas atau jola hari-hari, baca Quran hari-hari, tahajud hari-hari, salat berjemaah hari-hari, salat tahajud hari-hari, sedekah hari-hari. Kan? Saya takkanlah nak ulang-ulang kali hari-hari nak cakap. Tapi bila lama saya tak cakap, tak baca Quran. Bila lama saya tak cakap, tak buat tahajud, man. Itu maknanya iman tak ada. 10 kali, 100 kali dengar baru nak buat. Orang iman ada, sekali cakap, terus buat. Dia sekali tahu, dia amal terus. Itu maknanya dia beramal dengan ikhlas, beramal dengan iman. Sebab itu kalau kita duduk ceramah, iman tak ada, bukan sama lah, hampir sama dengan orang yang tak duduk. Sebab tak ada iman tu tak ada amal tu. Hari-hari dengar macam kamu lah kan. Dan ada orang yang dengar video saya tu hari-hari je. Tapi boleh dengar, amal tak boleh. Sebab iman tu lemah. Dia yang buat kita boleh amal apa yang kita dengar. Sami'na wa ata'na. Dah. Kita jadi orang tu. Orang yang Allah kata mereka dengar dan mereka taat. Bukan namanya Samad je, tak. Namanya Muhammad je, tak. Bukan nama je. Iman dia. Walau namanya bukan nama Islam lah katakan. Bukan nama sahabat, bukan nama Nabi-Nabi. Nama dia nama Jawa kan. Bandrio. Jawa apa nama? Bandrio. Joyo. Itu tak ada nama Nabi tu. Trisno. Itu tak ada nama Nabi. Yang nama Nabi ni orang Melayu banyak pakai, bagi nama anak-anak dia Melayu. Nama Nabi. Orang Jawa tak ada. Dia kurang agama sikit, dia orang Melayu. Jawa, Trisno, Krisno, Suharto, Soekarno. Tapi yang Melayu tu, kat Indonesia tu, yang Melayu tu, dia yang pakai nama Melayu macam yang di Sumatera, di Pulauan Riau, Fatimah, Halimah, Muhammad ada. Jadi nama ni pun bukan boleh buat dia faham Quran. Yang buat dia faham Quran ni iman dia. Ini kita Mahdi, kita kata namanya Muhammad bin Abdullah. Mahdi. Nama penting. Kalau iman dia tak ada, nama je Muhammad bin Abdullah. Mana nama? Namanya Muhammad bin Abdullah, Mahdi ni. Kau mana boleh Mahdi? Nama pun bukan Muhammad bin Abdullah. Yang nak jadi Mahdi tu ditukar nama dia. Dia kata bapak saya sebenarnya dulu nama Abdullah. Tapi kerana sakit tukar Mustafa. Jadi nama dia sekarang Muhammad bin Mustafa. Ditukar Muhammad bin Abdullah.
nak beritahu orang bahawa saya nama dia. Nama saya macam hadis kan, namanya seperti nama aku. Dia semua percaya hari ni. Nama penting. Mana ada dalam Islam nama penting? Yang penting iman. Keturunan Arab, tak penting dalam Islam. Nah, keturunan mana pun, bukannya keturunan Nabi Ibrahim tu semua iman kuat. Semua Yahudi sekarang, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Yaqub, Yahudi sekarang. Dia orang Bani Israel tu. Yang tak beriman, kita panggil Yahudi, tahu. Yang beriman ni Bani Israel. Dia sama je. Trump tu Yahudi tu. Mana kau tengok nak orang famous kat Amerika tu bukan Yahudi? Steve Jobs, dia dari Syria migrate, bapa dia ke Amerika, dia Yahudi. Pandai-pandai pun Yahudi. Tapi bila dia Islam, kita panggil dia Yahudi, Bani Israel. Jadi bapa tuan sekalian, hari ni nama bukan kata tak penting, tapi tak penting macam iman lah. Kita disuruh supaya nama-nama bagus, diberi anak nama-nama bagus. Disuruh salah satu hak anak ni diberi nama bagus. Jangan bagi nama Yazid. Sebab Yazid ni selepas Muawiyah pilih anak dia nama Yazid. Jadi susah. Sebab apa dok? Nama ni macam doa. Jadi orang sebut nama tu kan Muhammad, macam orang tu doa kita lah. Ini kita letak nama Yazid. Saya tukarkan dia kepada nama Yusuf, tak kekal. Tak ada orang nak pakai. Sebab saya tengok dia handsome sikit kan. Sesuai Nabi Yusuf lah. Tapi Allah tak terima. Sebab orang tak guna. Tetap Yazid juga. Kerana dia memang orang buruk. Sampai hari ni tak ikut cakap saya. Padahal lah Yusuf tu tak kekal. Dah lama dia doa Yazid. Jangan nama anak nama-nama yang buruk, orang yang buruk. Nama Sufyan. Sufyan tu bukan orang baik sangat. Abu Sufyan. Dia akhirnya masuk Islam. Tapi dia sebelumnya tu ketua jahiliah. Ketua Mekah, Abu Sufyan. Jadi dia tu tak berapa baik sangat. Baiklah last dia masuk Islam. Kan? Matinya mati Islam. Tapi anak dia Muawiyah semua tu keturunan dia. Muawiyah. Jadi nama macam tu kurang baik. Abu Sufyan. Apatah lagi nama macam Abu Lahab. Takkan nak bagi nama. Anak kau siapa? Abu Lahab. Satu lagi Abu Jahal. Uish. Ada awak dengar? Nama anak saya Karun. Ada? Ada? Tak ada. Tapi sebab itu kita disuruh bagi nama anak, nama orang baik-baik supaya dia jadi perangai orang tu lah. Mudah-mudahan kan. Sebab itu satu orang dia nama baik. Bila dia jadi penyanyi, penari, dia tukar nama. Tak boleh pakai nama tu. Tak sesuai dengan amalan tu. Sebab itu semua penyanyi, penari, artis yang glam, nama-nama ada nama yang buruk. Baik dia nama tukar buruk. Itu menunjukkan nama ni penting juga. Ada satu orang, saya tak tahu dia hidup lagi tak. Dia India, dia masuk Islam. Dia pergi Australia lah. Dia nak pilih nama. Dia penyanyi juga. Masih dia tak Islam. Dia nak nama glamour lah. Jadi dia buka Quran lah. Nak tunjuk apa nama yang sesuai. Zoom. Tengok Ar-Rahman juga. Surah Ar-Rahman.
Tak boleh. Mana boleh nama Ar-Rahman? Memperkenalkan Abdul Rahman. Tak boleh. Dia kata. Buka lagi. Ar-Rahman juga. 3 kali terpaksa pakai. Jadi orang yang artis semua ni tak mahu pakai nama baik-baik. Baik pun ditukar. Jadi tak buruk. Jadi kalau kita ada nama baik, janganlah tukar. Nama tu doa. Sebab itu salah satu hak anak tu diberi nama baik. Kemudian diakikah anak tu 7 hari yang baik-baiknya. Azri anak dah berapa? 5. Semua dah akikah. Ibrahim belum. Anak lelaki 2 ekor kambing, bukannya 1 ekor. Dia nak pula boleh tak 1 ekor dia tu? Mana boleh 1 ekor. Hari ni di Indonesia pun kambing tak murah, 3 juta, lebih kurang RM900. Kat sini pun lebih kurang. Jadi semalam kita akikah kambing, kita tak mau seekor kambing, kamu daging dia je. Seekor RM560. Tapi Sufian tak dapat datang. Sufian Ampang. Musyakar dia kata. Dia cakap kat saya ada musyakar. Saya tu musyakar apa? Nak berjalan-jalan ke apa? Ke Marian Highland. Oh, musyakar kata. Itu sebenarnya tak musyakar. Cari musyakar. Tapi lepas tu saya telefon dia, jadi pergi. Tak, COVID. Besok saya datang. Jadi Allah tak izin dia. Musyakar. Allah suruh dia buat gas ya. Saya telefon pula hakim pagi ni, Allah tak bagi saya dapat cakap dengan dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini nama bukan boleh buat kita faham Quran. Buat kita amal agama tak. Membantulah sikit. Tapi yang sebenar paling penting ialah iman. Kepercayaan kita, kefahaman kita. Itulah yang ditinggalkan orang. Usaha untuk menguatkan iman ni tak dibuat, dilupai. Baca Quran boleh melagukan aja. Boleh jadi qari'ah boleh. Tapi nak mengamalkan Quran tak ada orang. Seluruh dunia tak ada. Kenapa seluruh dunia tak boleh amal Quran? Quran umpama macam tak ada sebab semua tak ada iman. Kenapa semua tak ada iman? Kerja Nabi ni yang merupa perintah Allah untuk Nabi dan kita tak buat. Kita ingat perintah kerja Nabi ni untuk Nabi je kita kata. Itu Nabi. Buat dakwah. Oh itu Nabi. Kita bukan Nabi. Jadi kalau kita bukan Nabi, Nabi meninggal, mana ada dakwah lagi? Tentulah dunia ni mati. Tak ada agama, dakwah dah tak ada. Jadi kefahaman yang kata dakwah ni kerja Nabi aja adalah kefahaman yang sangat besar salah dia. Dan inilah yang diceramah, diberitahu. Yang Rasul aja menyampaikan. Yang Nabi pun simpan untuk dia. Yang orang lain tak payah. Jadi inilah yang dipahami oleh orang Islam sejak sekian lama. Kerja Nabi ni bukan kerja kita. Sedangkan dalam Quran tu beritahu tak ada faham. Kata Nabi, kata Allah kepada Nabi, beritahu mereka. Mana bagi tahu manusia, bagi tahu umatmu. Inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah. Dengan basirah. Jalan aku dan mereka yang ikut aku. Perintah mengajak manusia kepada Allah ni fardu untuk Nabi dan kita. Mana boleh fardu untuk Nabi, sunat untuk kita dalam satu ayat dia bagi tahu. Ana wa manittabani. Oh, Nabi tafsirnya Nabi fardu, kita tak. Tak boleh. Kalau tak fardu untuk kita, Allah tak suruh Nabi kata ini kerjaku dan kerja mereka aku. Tak ada sebut tu. Luqman kata anak dia, ya bunayya aqimis salat. Dirikan sembahyang. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dirikan sembahyang, buatlah kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tak boleh dia sembahyang dengan tu disambung. Oh, sembahyang fardu. Kerja tak muru Nabi ma'ruf wa tanha sunat. Tak boleh satu ayat. Tapi dia orang langsung tak faham Quran, tak faham tafsir Quran, buat Quran sendiri. Jadi orang yang tak baca Quran ditipulah. Dia orang ingat ini Quran ustaz. Ini ustaz.
Ini ulama. Dia tak cakap Quran. Orang yang dengar tu tak baca Quran, tak faham Quran. Jadi semua orang tak faham apa Allah mahu. Macam umpama, saya bukan cakap lah, tapi macam orang Hindu kan. Jadi kitab dia apa nama? Bida. Dia bahasa Sanskrit tu. Bukan bahasa Tamil ke bahasa Urdu, tak, bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit bahasa lama. Tok guru dia tak tahu. Jadi dia orang tak pernah terangkan pada orang Hindu ni apa makna Bida ni. Katakanlah Bida ni salah satu kitab yang lama dulu Allah turun kan. Memang ada tanda dalam Bida ni pun ada bagi tahu Nabi akan datang, Muhammad. Tapi orang Hindu dia tak tahu. Jadi bila Tok Syekh Sami dia baca Bida bahasa dalam Sanskrit, mana dia faham? Jadi dia orang lah bagi tahu dekat orang biasa. Orang biasa, oh ini daripada Tuhan. Orang Tok Syekh di Indonesia, dia orang bukan nak suruh orang taat agama. Taat Allah, taat dia orang. Jadi bila nak suruh taat dia orang, mana nak suruh dia orang faham? Macam tu lah ustaz-ustaz kita, dia tak mahu. Quran tu bahasa Arab. Kami tahu bahasa Arab. Lepas tu kami ceramah, kamu ikut. Padahal bukan Quran. Dia punya keinginan sendiri. Supaya orang tak ikut Allah, tak ikut Muhammad, ikut dia. Jadi bila ikut dia, dapatlah duit. Jadi orang pun bagi duit kat Syekh ni. Kaya lah Syekh tu. Tengok guru-guru tarikat. Guru tarikat cakap dengan dia, kau tak ikut aku, neraka. Oh, takutlah ni. Kalau tak ikut aku, neraka. Ada satu orang tu, dia ikut tabligh tu, kemudian ikut tarikat. Guru tu cakap, dah lama neraka, baru sekarang nak ikut aku. Takut dia. Jadi orang bagi macam-macam kat guru ni. Jadi makin banyak murid, makin banyak duit. Pada Kristian tu, mana dia bagi tahu yang betul? Kalau bagi yang betul, habislah dia. Kalau bagi yang betul, tak ada orang nak ikut dia, ikut Allah dan Rasul. Mana nak dapat duit macam saya? Mana dapat duit? Kan? Quran saya tak ada dapat duit. Saya tulis Quran tu. Tak ada orang nak tulis Quran macam saya ni, duit tak ada. Habis masa, banyak masa nulis Quran. Mana ada duit, mana ada gaji. Mana? Berceramah ni mana dapat duit? Semalam ada kikar kambing, mana ada kamu bagi duit? Duit saya juga. Betul tak? Yalah, orang bagi kat saya jadi duit saya lah. Betul tak? Maka mana kamu ada bagi duit? Lepas tu saya nak suruh kamu, bila Quran dah habis nanti, satu orang kena kena korban satu ekor kambing sebagai bayaran belajar. Bukan untuk bayar kat saya, untuk bersyukur kepada Allah. Allah kata daging tu tak sampai kat saya. Ini apa pun tak nak bayar, belajar free. Inilah tak mau ustaz macam saya, mana ada orang nak mau charge. Ustaz yang mengajar yang tak betul pun dia charge juga, asal boleh buat orang ketawa. Banyaklah duit, kereta mewah, ustaz pendakwa bebas, PU, pencetus ummah. Apa yang dia orang tahu tu? Tapi itulah yang banyak dapat duit. Sebab apa? Mereka boleh buat ceramah, orang ketawa, ramai orang. Sampai keluar masjid, sejadah kena bawa. Itu dia kata, ini tanda benar lah ni. Ramai orang ikut. Benar bukan ikut Quran, ramai ikut benar. Aduh. Tapi itu semua macam penyanyi. Lama nanti orang bosan, dia hilang. Tak ada orang nak dengar ni. Sikit je. 1 million tak masa time gah tu. Yang benar ni semua yang Qurannya, tak ada yang tak Quran. Jadi supaya manusia seluruh dunia tak ditipu oleh semua syekh-syekh masyair semua ni, dia cakap Arab, orang lain semua tak tahu. Dengan izin Allah saya tafsir Quran ke dalam bahasa Inggeris, supaya semua orang ni tak faham Arab ni faham Quran. Lebih faham pada ustaz tu.
Jadi ustaz tak adalah jalan nak tipu. Kalau ustaz atau syekh tipu, dia kata ini bukan Quran. Aduh. Kalau murid tu tahu Quran, dia orang tak boleh tipu. Ini banyak orang tipu hadis, bukan hadis sahih, hadis palsu. Macam saya cakap tadi lah. Anak yang hafiz Quran boleh beri syafaat 10 ahli keluarga. Itu saya pun percaya benar dulu. Masa saya buat tabligh, saya tu iman lemah. Saya pun percaya itu benar, rupanya palsu. Sebab dalam Quran bagi tahu yang boleh bagi syafaat ni bukan orang hafiz Quran. Tak ada ayat. Orang yang boleh bagi syafaat ni orang rekat dengan Allah, rapat. Mana kekasih Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul, orang takwa tinggi, bukan hafiz Quran. Kalau tidak senang. Sebab itu banyak kerana hadis palsu ni, banyak mak bapak jemaah tabligh utamanya, dan bukan hantar anak hafiz. Macam Sufyan hantar anak dia hafiz. Berapa orang hafiz? Seorang. Paling kurang lah boleh 10 orang ahli keluarga, termasuk Sufyan. Tapi anak dia hafiz tu, sekarang mana nak dengar cakap Sufyan? Sufyan kata pergilah gas. Dia pusing aja kepala. Apa gas-gas untuk orang jahil macam bapak, boleh lah. Saya hafiz Quran. Itulah yang Sufyan dapat. Boleh bagi syafaat kat Sufyan. Ada tu. Kenapa? Air ramai orang hantar anak perempuan lelaki lagi. Ya. Jadi dari dulu saya tak berapa percaya ni sebenarnya. Saya hantar anak saya yang tua tu hafiz Quran. Tak jadi dia 3 tahun tak boleh. Saya kata tak payahlah. Lepas tak ada hantar lagi anak. Tak payahlah. Bukannya boleh beri syafaat, tipunya. Hari ni kita ingat boleh baca Quran je boleh bagi syafaat. Amal Quran tu Nak amal Quran tu kena iman kuat. Nak iman kuat kena buat kerja dakwah, kena buat kerja Nabi. Dengan cara Nabi, itu tak ada, tutup je. Quran cakap tu, tutup je, tak payah. So baca Quran supaya kita terus boleh tipu orang. Kalau orang dah baik, dah jadi bagus, lebih pada ustaz, lebih faham pada ustaz, siapa nak dengar dia? Macam sekarang saya cakap kan, orang semua nak dengar saya punya. Seluruh dunia kan nak dengar. Dah tak nak dengar ustaz ni. Apa jadi kat ustaz tu, dia punya income? Berceramah, siapa nak duduk? Hari ni kalau Quran saya tersewa, semua orang tahu yang benar. Tak ada orang nak duduk ustaz ni. Bila ceramah saya ni tersebar, tak ada orang nak dengar ceramah ustaz ni. Apa nak dengar benda tak betul? Jadi bila saya datang, semua ustaz terpaksa bersara dari memberi ceramah. Tu yang diorang tak nak. Saya punya ceramah dekat YouTube tu sudah cukup. Dia kata tak payah nak dengar ustaz ni. Makin berkurang lah, kecuali pakcik-pakcik tua tu yang tak dengar ceramah saya. Kamu sendiri dah dengar ceramah saya, kamu nak dengar ceramah lain? Tak ada. Orang yang dengar ceramah saya, dia tak mau dengar ceramah lain. Bila dengar ceramah lain, tasteless. Tak ada rasa. Sebab kita dah rasa yang sedap kan. Macam makan durian tu, yang bila kita dah makan musang king tu, tak mau durian kampung. Boleh jugalah makan, tapi kita dah taste yang lebih baik. Macam tu jugalah bayan. Ustaz-ustaz ni semua dulu heran, kita dah ikut tabligh, dah dengar ulama-ulama tabligh bayan tinggi-tinggi, mana kita nak dengar dia punya? Bila tak nak dengar dia, orang tabligh ni tak nak ilmu. Orang tabligh ni tak ada ilmu. Nak yakinkan semua orang tua-tua ni jangan ikut orang tabligh. Kalau kau ikut orang tabligh, tak ada orang nak dengar ceramah aku. Mana nak masuk duit? Itulah. Jadi orang tabligh mana nak dengar ustaz-ustaz ni? Dia ingat orang tabligh ni tak ada ilmu. Orang tabligh ni dah dengar bayan lebih baik daripada dia orang. Hari ni kalau dia orang dah lebih baik daripada yang Nizamuddin punya, yang mana Maulana Sa'ad, Maulana ni semua, dia tak nakkan dengar bayan tu. Cuba sekali saya bayan dekat istimat jemaah tabligh, bayan yang saya bagi ni, tentu dia orang heran. Oh, ini nampaknya lebih baik lagi, lebih benar lagi. Yang menulis, yang menceramah ni orang yang mentafsir Quran, dah habis dah Quran. Tentulah yang lain punya penceramah tutup kedai, bungkus.
Tak ada orang nak sure yang buat ceramah lagi. Itu yang dia orang tak nak bagi saya ceramah tu. Dia orang berusaha supaya saya tak bagi ceramah, tutup. Dia orang seal saya. Dr. Naswar tak boleh bagi ceramah, tak boleh. Lepas tu supaya dia jangan bagi ceramah, tak boleh jadi Faislah. Sebab kalau dia Faislah, pemutus, dia masih boleh ceramah. Nanti dia putus diri dia. Terus tak boleh jadi Faislah. Jemaah tabligh buat. Habis. Ustaz-ustaz di Seri Petaling tu semua rasa dia punya ceramah orang tak nak dengar. Melainkan Dr. Naswar punya ceramah. Oh, dia kata ini tak boleh. Ustaz-ustaz Seri Petaling ni, dia orang tak suka saya. Bukan sebab saya jahat. Sebab saya boleh bagi ceramah lebih baik daripada dia. Jadi dia orang dengki lah. Begitu juga syurah-syurah yang lain, mana dia orang boleh bagi ceramah, mana orang nak dengar. Asyik-asyik Dr. Naswar. Asyik-asyik Dr. Naswar. Lepas tu kat sini pun orang sebut Dr. Naswar, pergi Nizamuddin, Malaysia, Dr. Naswar. Malaysia, Dr. Naswar. Kat Raibin, Naswar, Dr. Naswar. Jadi dia orang kata, ini Naswar musuh kita. Musuh siapa? Ustaz-ustaz yang tak nama. Ustaz Raub tu dia pergi India, dia keluar setahun. Dia jumpa saya balik. Saya kat Nizamuddin ni, tiap kali saya jumpa Malaysia, Dr. Naswar. Bukannya dia cakap Masya Dr. Naswar. Jadi orang semua kenal kamu ni apa sebab? Dia Wahab cium saya, orang lain tak ada. Orang lain salamnya mana orang tak jadi jail cemburu dengan saya. Jadi dia orang usaha sungguh-sungguh untuk saya jangan bayan. Untuk itu jangan jadi Faislah. Tapi apa berlaku, tabligh hancurlah. Orang baik dah ditolaknya. Jemaah tabligh bila tolak orang baik ni, Allah tak suka. Orang ikhlas ditolak. Semua bersekongkol bersama dengan keputusan menolak Dr. Naswar. Akhirnya tabligh lingkup. Tak ada orang nak betulkan jemaah tabligh ni. Lingkup lah, benda buruk. Orang yang baik yang cuba nak betulkan musuh dia, ditolak. Tak boleh bayan, tak boleh Faislah. Akhirnya tabligh sekarang apa? Bungkus. Markas dia, Nizamuddin jadi kunci. Tutup, tak ada orang. Semayang, orang kafir buka. Muanasah dah hilang, dah tak tahu nak cari. Jadi sendiri boleh lihat. Siapa yang benar ni, dia akan terus kekal sampai syurga. Siapa yang tak benar ni, tengah jalan mati mampus, masuk neraka. Okey guys.